Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good afternoon to all my Form 5 students. So, for today's video, we're going to continue with the second part of Chapter 8. There are dua part saja, so this will be the last part of your Chapter 8. Mathematical modeling. We are going to focus on how to solve real-life problems through mathematical modeling. Kalau sebelum ni kita dah tengok beberapa pengenalan tentang apa itu mathematical modeling dan apakah prosedur ataupun proses yang kita kena ikut. Ada 6 steps kan, kita dah tengok hari tu. So hari ni kita akan tengok macam mana kita nak apply beberapa permasalahan matematik dan kita akan apply semua 6 step tu. Kita tengok macam mana kita nak buat. Alright, so mari kita mulakan ya. Okay, sebelum tu learning standard ataupun objektif utama untuk subtopik yang ini adalah kita nak solve real life problems through mathematical modeling yang mana melibatkan beberapa jenis function, linear, kuadratik dengan exponential. Tetapi untuk dalam video ni cikgu akan fokus kepada dua function sahaja, iaitu linear dan juga exponential. Yang kuadratik tu nanti kita akan tengok di video yang lain lah. Okay, so untuk linear function ni, dia punya graph tu kamu tahu dah, dia linear, dia resembles a straight line lah. Okay, kalau daripada sini untuk linear function ni kita akan fokus lebih kepada variation lah ataupun proportion variation sama ada dia direct variation ataupun the inverse variation. Quadratic function, kuadratik, dia adalah curve graph in the form of parabola, senyum ataupun masam, senyum ataupun masam. The curve may rise and then fall or fall and then rise lah. So kalau untuk yang senyum ni dia mungkin akan jatuh dahulu kemudian dia naik balik. Dan untuk yang masam ni dia akan naik dulu kemudian dia akan turun balik. So itu lebih kepada quadratic function. And then the last kali adalah exponential function. A curve graph illustrating an increase or decrease in values of data at a sharp rate. Okay. Exponential function can be written in the form of yang ada power lah. So basically yang ada power tu semua berkaitan dengan exponential. Dan dia punya graph tu memang macam ni lah, dia punya bentuk general dia. Okay, bergantung kepada nilai dia. Okay, mari kita tengok contoh linear dulu Okay, Encik Mohan ni dia nak menggunakan 32 liter of petrol. Dia nak travel. Dia dah travel 288 km dia punya distance tu, dan dia menggunakan 32 liter petrol. Okay, sekarang dia plan nak travel lagi to a shop in town A which is 180 km away. So how much petrol in liter does he need? So macam mana kita nak gunakan mathematical modeling dalam situasi macam ni? So again, cikgu akan bahagikan kepada 6 step yang kita dah bincang dalam sebelum ni. Kan cikgu cakap yang kita akan ikut ke 6 steps ni dalam kita nak menyelesaikan mathematical modeling. Yang pertama sekali, identifying and defining the problem. Apa masalah dia? Apakah persoalan yang dia nak rungkaikan? Senang je. Tengok je apa soalan dekat soalan tu. Apa soalan dia? Berapakah petrol dalam liter diperlukan oleh Encik Mohan? How much petrol in liter does he need? So, apa yang kita kena tulis? Okay, to determine the volume of petrol in liters needed for a distance of 180 km. So, sangat jelas kita nak tengok berapa isi padu petrol yang diperlukan, satu. Dan berapakah jarak dia, dah tulis itu 180 km. So, dah jelas. Itu dah kita punya masalah. Sekarang kita pergi kepada step yang kedua, iaitu kita nak making assumption dan identifying dia punya pembeli ubah, variable. Okay. So, basically ada dua je quantity sekarang yang kita nak tengok. Volume of petrol dengan jarak. Okay. So, kita boleh buat satu macam hipotesis lah, betul tak? Semakin jauh jarak sesuatu destinasi itu, semakin banyak petrol yang diperlukan, betul tak? So, itu boleh kita masukkan sekali dalam kita punya assumption, andaian kita. Okay. So, apa yang kita boleh tulis? Okay. So, the further the distance, the higher the petrol will be used. So, apakah hubung kait ini kita boleh relatekan dengan matematik? Macam cikgu cakap tadi, kalau kita nak membuat satu contoh yang linear, kita akan bermain dengan variation ataupun proportion. So, benda ni sebenarnya kalau satu kuantiti tu meningkat,
Dan another quantity pun meningkat, itu adalah direct variation. So kita boleh tambah lagi. So the volume of petrol used varies directly. Itu kata kunci dia. Varies directly as the distance travel. Okay. Kemudian bila kita dah buat assumption kat situ, ada dua assumption yang kita dah buat kat situ. And then kita boleh identify dia punya pemboleh ubah ataupun variable. So ada dua je macam cakap tadi. Ada dua je, iaitu jarak dan juga isi padu petrol. So kita boleh letkan. Okay. So kita letkan kita punya variable yang X adalah distance travel in kilometer. Dan juga Y adalah volume of petrol used in liters lah. Okay. Settle step yang kedua. Kita pergi kepada step yang ketiga, iaitu macam mana kita nak applying mathematics. So dekat step inilah yang kita kena buat pengiraan. Ataupun kita derive dia punya general formula. Alright. So seperti yang cikgu cakap tadi, Y varies directly as X. Betul tak? Volume of petrol is varies directly as a distance travel. So apa yang kita boleh buat? Apply balik kamu punya knowledge dalam variation. Directly proportional to X. Ataupun Y varies directly as X. Okay. So macam mana kita nak selesaikan? Kita kena buat apa? Kita kena tambahkan. Kalau kita nak buat equal dekat sini, kita tambah apa kat sini? Kita tambah constant X. Macam tu. Okay. Kemudian kita gunakan nilai yang asal. Dalam soalan tadi dia kata, Encik Mohan menggunakan 32 liter petrol untuk perjalanan sejauh 288 km. So kita masukkan je dalam formula. So 30, Y ni apa tadi? Y ni adalah volume of petrol kan. So 32 sama juga dengan K darab dengan 288 km. Dia punya distance travel. And then we can find the value of K from here, which is 1/9. Okay. So conclusionnya adalah apa yang kita boleh derive, dia punya general formula adalah Y sama juga dengan K. Silap, K apa? 1/9 X. Okay. So inilah steps yang ketiga, kita apply pengiraan menggunakan information yang sedia ada untuk membina satu mathematical modelling. Inilah kita punya mathematical model. So kita akan pakai formula yang ini untuk menyelesaikan apa yang soalan nak. Okay. Ini apply mathematics So let's go to the next step kat situ. Dia nak suruh verifying and interpreting solutions in the context of the problem. Okay, apa kita kena buat? So, patah balik kepada soalan. Soalan kata berapa liter petrol yang diperlukan oleh Encik Mohan kalau dia nak travel ke kedai di pekan A dengan jarak 180 km. So, kita masukkan dalam formula. So, we know that our formula is Y is equals to 1/9X. Okay. So, when X is equals to 180, so Y sama juga dengan 1/9. Kita darab dengan 180. Kita akan dapat jawapan dia 20 liter petrol. Okay. Boleh. So, kalau kita nak interpret kita punya solution ni, kalau kita nak buat satu generalization, so kita boleh sebenarnya lukis graph lah sebenarnya. Okay. Kamu dekat sini. So this is your X and this is your Y. Kalau kamu lukis Y is equals to 1/9X ni, kamu akan dapat macam ni lebih kurang. Okay, so this is our Y is equals to 1/9X. Okay. Selepas kita selesai menggunakan andaian yang kita buat tadi tu, kita kena consider beberapa permasalahan yang lain. Betul tak? Sebagai contoh, tadi kita anggap jalan daripada satu tempat ke satu tempat tu adalah jalan yang lurus, tak ada masalah. Betul tak? Tetapi kita kena consider juga kalau satu jalan tu berbukit. Okay. Kemudian kita kena consider juga traffic ataupun komposisi kenderaan sewaktu perjalanan. Okay. Kemudian apa lagi tu? Cuaca. Okay. Segala jenis
tanda tanya ataupun argument yang lain tu kita kena consider juga. Yang mana kalau kita consider ketiga-tiga contoh yang ini, maka rumus yang kita buat ni sebenarnya tak terpakai. Yang ini hanya boleh digunakan, 20 liter ni hanya boleh digunakan kalau kita punya assumption tu adalah jalan tu jalan yang lurus, and then traffic tak teruk sangat, cuaca cantik, yes kita boleh guna. Okay? Macam tu lah kita nak interpret solution. So, kita kena tulis semua ni. Boleh? Okay. Last kali. So, macam mana kita nak refine? So, kita boleh tulis. Okay, boleh. The formula y is equals to 1 over 9x ni can be applied only if the road condition are the same throughout the 288 km journey. Yang mana yang asal dari tu? Yang mana dia gunakan 32 liter minyak untuk travel sejauh 288 km journey. Kalau condition jalan ataupun cuaca, bentuk muka bumi jalan tu sama dengan perjalanan yang asal tadi tu, yes, kita boleh guna y is equals to 1 over 9x. Tetapi, kalau jalan menghala ke town A yang dia nak pergi ke kedai tu adalah jalan yang berbukit bukau, lepas tu cuaca tak elok, so, petrol consumption tu akan jadi lebih tinggi dan dia akan affect kepada kita punya model kat situ. Macam tu je lah. Tak perlu pun nak cari lain pun. Kita just cakap sahaja faktor-faktor lain ataupun faktor-faktor penolak yang mana akan mengelakkan kita untuk menggunakan y is equals to 1 over 9x. Macam tu je. Right. Dan apakah dia punya reporting the finding yang terakhir sekali tu, kita macam buat satu conclusion sahaja. Yang mana kita boleh tulis okay. Mr. Mohan needs 20 liters of petrol to travel a distance of 180 km with the assumption of the road conditions are the same with the previous journey and other factors should be taken into account. Macam tu lah. Boleh. Yang mana kita menekankan kita hanya boleh kita akan dapat jawapan tu melalui model yang kita bina berdasarkan assumption yang kita bagi sebelum itu. Tetapi kita kena juga ambil kira beberapa faktor penolak yang lain yang mungkin akan menjejaskan mathematical model yang kita bina. Boleh? Jelas Itu adalah contoh untuk linear punya function. So, mari kita pergi kepada exponential function. Ini kita bermain dengan duit pula ni. Seorang lelaki, bukan nama sebenar, tak bagi nama pun, dia menyimpan sebanyak RM50,000 ke dalam akaun simpanan dia. RM50,000 je, banyak tu. Di sebuah akaun simpanan bank XYZ dengan kadar faedah sebanyak 1.7% setahun. Okay. Selepas 12 tahun, dia ingin mengeluarkan wangnya untuk menjelajah ke seluruh dunia dengan kos anggaran sebanyak RM60,000. Tentukan sama ada rancangannya boleh dilakukan. Okay, kita nak tengok sama ada selepas 12 tahun, dia simpan duit dalam bank dengan faedah yang tertentu, boleh tak dia capai simpanan sebanyak RM60,000 sebab dia nak travel around the world. Okay, macam mana kita nak apply kat sini? Alright. First of all, step yang sama juga cikgu akan pecahkan kepada 6 step juga. Step pertama, apa benda problem yang kita nak define kat sini? So, kita punya problem adalah kita nak menentukan sama ada, tengok soalan dia, kita nak menentukan sama ada dapat tak dia simpan RM60,000 selepas 12 tahun. So, okay, to determine if his total savings in bank reaches 60,000 after 12 years. Okay, settle first step. Second step, apakah dia punya assumption dan apa yang variable yang kita boleh define. Okay, so kalau ikut logik lah kan, bila kita simpan duit, lepas tu kita ada faedah, ada kadar faedah ada interest. So of course kita punya duit tu akan beranak. Faham tak? Duit tu akan beranak, akan bertambah-tambah. Okay, so kita boleh tulis itu sebagai okay, the savings in his bank will grow exponentially. Kita nak buat exponential function kat sini. Kemudian
interest will be compounded every year lah. Setiap tahun tu akan dikenakan faedah. Itu kita punya assumption lah. And then kita assume juga dia punya faedah tu akan jadi fix 1.7% setiap tahun. Okay, sekarang apa benda yang kita nak define ni? Apa variable kita nak define? Kita define P adalah kita punya total amount selepas kita letak interest tu. Kemudian kita kena define juga P not ataupun duit asal. Term duit asal ataupun initial value yang kita simpan dalam term kewangan ni kita panggil sebagai principal. Principal adalah duit initial amount yang kita letak dalam bank tu. Dia dah bagi kat situ kan. Okay, apa lagi kita boleh ada? Kita kena ada dia punya interest rate. Kadar faedah kita panggil sebagai R, dan juga kita perlukan T, time. So ini lebih kepada number of years lah, sebab dia kata kat situ selepas 12 tahun, so kita bermain dengan tahun. Dia pun bagi juga kadar faedah tu setahun, so kita bermain dengan tahun juga. Okay? Okay, apa benda yang kita nak buat yang ketiga ni? Kita nak apply mathematics to solve kan? So, apa cikgu buat kat sini adalah satu jadual ataupun table yang mana cikgu kira manual. Faham Cikgu explain satu-satu. Tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian principal adalah duit yang asal. Kemudian interest, faedah. Ini adalah duit selepas kita tambahkan principal dan juga interest sekali. Ini duit yang final amount kita akan dapat setiap hujung tahun lah. Okay. So, contoh tahun pertama kita dah simpan RM50,000. Kemudian, kadar faedah akan dikenakan kepada duit yang kita simpan, principal tersebut. So, kadar faedah adalah 1.7%. So, 1.7% kita tukar kepada perpuluhan sebab 1.7% ni adalah 1.7 over 100. So, when we change to decimal, we will get 0.017. So, that's why we multiply with this value to get the interest. 50,000 times 0.017, ini kita punya interest. Dan di akhir tahun kita akan dapat duit asal tambah dengan interest kita. Dan berapakah jumlah dia? Tak payah cari jumlah. Cikgu nak derive formula sekarang ni. Cikgu factorizekan 50,000 dekat depan. Asalnya dekat sini adalah 50,000 factorize 1 tambah 0.017. Macam tu. And then cikgu tambahkan je dalam kurungan ni. Cikgu dapat 50,000 kurungan 1.017. Okay. Dan selepas tahun kedua, kita punya principal bukan lagi 50,000 sebab ini adalah compound interest yang mana jumlah pada akhir tahun pertama akan jadi jumlah asal pada tahun yang kedua. Sebab itu cikgu pindahkan amount of saving dekat sini kepada principal untuk tahun yang baru. It's a compound interest, bukan simple interest. It's a compound interest. So this will be our new value, initial value, dan kita kenakan interest bukan kepada 50,000 sudah. Kita akan kenakan interest kepada nilai baru kita ni 50,000 darab 1.017 kat sini. Sebab tu cikgu tulis kat situ, ini prinsipal kita yang baru darab dengan interest yang samalah 0.017. Okay? Ini interest, semua ni interest. Kemudian, prinsipal iaitu kita punya nilai asal tahun yang kedua di sini tambah dengan interest kita semua ni. Dan bila cikgu buat factorization, cikgu akan dapat macam ni. 50,000 factorize 1.017 cikgu factorize juga dapat kat depan ni. Dan dalam kurungan adalah 1 tambah 0.017. So cikgu akan dapat kat sini adalah 50,000. Ada dua kan? Ada dua 1.017 ni. So 1.017 ada dua. Cikgu factorize akan jadi. Jadi simplify jadi kuasa 2 dapat macam ni. Dan cikgu buat benda yang sama untuk tahun ketiga yang mana amount yang terakhir untuk tahun yang kedua akan jadi amount untuk tahun yang ketiga, amount asal. Okay. So, bila cikgu dah derive, benda ni lagi akan jadi kita punya P. Kita punya P adalah jumlah sama juga dengan 50,000 ataupun kita punya P naught darab dengan apa? 1.017 kuasa N lah. N pula kuasa T lah.
Okay. So kalau kita nak generalizekan lagi, kita pergi kat sini, P besar is equals to P naught. Okay. Yang ini tadi asal apa? 1 tambah dia punya kadar faedah dalam perpuluhan tu tak? So dia adalah 1 plus R over 100 kuasa dengan T tahun. Inilah kita punya formula yang kita dah derive. Dan kita akan gunakan formula ini untuk dapatkan kita punya jawapan lah. Okay? So, marilah kita apply matematik untuk solve the problem lah. So, P sama juga dengan 50,000. Okay, letak terus siap-siap 1.017. Berapa tahun dia nak tengok tu? Berapa tahun? 12 tahun. So, kamu tekan je calculator dekat sini, kamu akan dapat RM lebih kurang lah 61,209.887. Ni dia. Sekejap je kopi jap. Okay, kita pergi pada step yang keempat, verifying and interpreting solution in the context of the problem. Okay, kita dah dapat kita punya solution dekat sini, tetapi kita nak buat satu bentuk graf lah. Kita nak show kita punya graf. Okay, sini kita ada T ataupun number of years. Dan sini ada kita punya P lah ataupun RM, amount of money. Okay, so initially ataupun pada tahun yang asal, tahun kosong lah kan, dia simpan berapa tu? Lebih kurang 50,000 lah. 50,000 kat sini. Okay, kemudian throughout the, contoh sini 5, 10, sini contoh 12 So throughout 12 tu dia akan naik macam tu. Dia exponentially. Dia curve lah. Okay, so lebih kurang macam tu So ni kita punya nilai kita yang terakhir tadi tu mana? 61,209.87. Lebih kurang macam ni lah kita punya nak tengok dia punya graph tu lah. So kita punya assumption tu lebih berdasarkan ni lah. Graph ini berdasarkan assumption kita tadi, iaitu the amount of money will grow exponentially throughout the years lah. Okay. So apa yang kita boleh verify dekat sini? Kita boleh tulis. Okay, the amount of his savings after 12 years is sekian, iaitu exceeding, yang mana dia melebihi kos yang dia anggarkan, iaitu dalam 60,000 untuk dia pergi melancong tu. So maknanya dia punya plan tu bolehlah dibuat. Okay, apakah persoalan-persoalan yang kita boleh timbul kat sini? Yang paling penting untuk yang biasa kalau bank ni, kalau orang nak pinjam ke, nak simpan-simpan duit ke, dia akan tengok kepada apa? Dia akan tengok kepada faedah ataupun interest. Okay, so bank XYZ ni, dia mungkin menawarkan kadar faedah yang berbeza-beza dengan bank yang lain lah. Okay, so it is best for siapa-siapa ni untuk mencari mana-mana bank yang menawarkan faedah yang lebih tinggi supaya dapatlah pulangan yang lebih sikit. Okay, so tak banyak sangat untuk yang pasal kewangan ni. Cuma yang paling penting adalah persoalan yang kita consider adalah faedah. Dan kamu kena tahu yang setiap bank, mana-mana bank pun dia akan menawarkan faedah-faedah yang berbeza. Bergantung kepada polisi-polisi lah. Okay, apa benda yang kita nak refine ni? So kita boleh tulis. Okay, the interest offered by bank XYZ may be different. So it would be smarter to compare the bank rates to choose the highest rate offered. Macam tu je lah kita punya refining. Tak payah nak pening-pening. Kita just timbulkan lagi persoalan lah. Okay, dan yang terakhir sekali, reporting the finding ni, kita macam conclude lah, maknanya dia punya plan tu dapat lah. So kita boleh tulis his plan can be dan ataupun
He can travel the world. Okay, sebab kalau kita nak consider bank lain pun tak payah sangat pun. Tapi kita just state sahaja yang setiap bank ada kadar faedah yang berbeza-beza. Cumanya bank XYZ ni, dia bernasib baiklah simpan dekat bank ni sebab selepas 12 tahun yang dia plan tu pun, dia dapat lebih daripada duit yang dia anggarkan tu. So tak ada masalah pun. Cuma kena state juga. Nak bagi kita punya step tu ada. Okay. Boleh ya. So basically kita dah habis lah sebenarnya untuk chapter 8 ni. Chapter ni dia lebih kepada subjektif. Dia lebih kepada kreativiti kamu sendiri. Tetapi kamu jangan lari daripada dia punya step tu. Jangan lari daripada dia punya tujuan. Dalam step ni kena buat apa. Jangan lari daripada tu je. As long as you punya explanation, you punya pengiraan masih lagi on track dan mengikuti semua step yang dibagi tu, then you are good to go lah untuk chapter ni. Okay, tak apa, nanti kita akan tengok lagi banyak contoh, tapi setakat ni saja 2 contoh cukup kot. Dan kita akan berjumpa lagi di lain kali. Thank you class, bye bye.